Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini dalam slot kuliah maghrib kita dan juga bacaan surah Al-Mulk, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama di ruangan Facebook dan juga di ruangan TikTok. Dan seperti biasa, mohon jasa baik anda untuk sharekan kuliah live kita pada malam ini, untuk kita tagkan kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan lagi kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dan juga keberkatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang sudi untuk share dan kongsikan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan akan lebih ramai lagi kawan-kawan kita, saudara mara kita yang sama-sama dapat, orang kata, join kita punya live kuliah dan bacaan surah Al-Mulk nanti, insya-Allah pukul 8.30. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ni saya nak kongsikan satu hadis
yang sering kita baca setiap malam, iaitulah hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad. Saya baca hadisnya, lepas tu kita tengok dan kita ambil pengajaran yang kita boleh cedok daripada hadis yang kita bacakan pada malam ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al-jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu atau kama qala an-nabi fil hadis. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik, yang merupakan maula ataupun pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman seseorang hamba tidak akan lurus. Iman seseorang hamba tidak akan lurus sehingga lurus hatinya. Sehingga lurus hatinya. Dan hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lisannya atau lidahnya atau percakapan dan pertuturannya. Dan seorang itu tidak akan masuk syurga jika tetangganya atau jirannya terganggu oleh keburukan perangainya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa perkara yang sangat-sangat penting untuk kita mengambil perhatian, untuk kita sama-sama alert. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, bila mana Rasulullah menyebut iman seorang hamba tidak akan lurus sehinggalah lurus hatinya, dan hati tidak akan lurus sehingga lurus lisannya atau pertuturannya. Baik, berdasarkan hadis ini, kunci utama dalam kehidupan kita adalah iman. Iman ni dia punya hardcore lah. Kita punya bekalan, kita punya pasak, kita punya asas yang paling kuat dalam hidup kita adalah iman. Dan iman itu disebut sebagai kepercayaan. Iman itu disebut sebagai kepercayaan, yakin. Jadi untuk mendapatkan satu iman yang sangat terbaik, terima kasih Tina, iman yang sangat terbaik, dia mesti lahir daripada hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang cantik. Sebab makanul iman fi qalbi, tempat duduknya iman dan takwa itu adalah dalam hati manusia. Jadi Nabi kata untuk mencapai iman yang terbaik, iman yang mantap, iman yang jitu, iman yang kemas, iman yang elok dan sempurna,
mestilah terbitnya iman itu daripada hati yang lurus. Maknanya hati yang bersih. Dan Nabi kata, hati yang bersih tidak akan lahir kecuali daripada mulut yang lurus. Jadi memusing-musing, dia orang Kedah kata pimai-pimai tantu. Dia pusing iman, dia berkait dengan hati, dia berkait dengan mulut. Mulut berkait dengan hati, berkait dengan iman. Hati berkait dengan iman, berkait dengan mulut. Dia macam carta piramid tu lah. Kan? Iman duduk atas, bawah tu belah kiri mulut, belah kanan hati. Lebih kurang macam tu lah cartanya, kena ingat. Iman duduk atas, kiri, bawah tu hati, belah kanan tu mulut. Atau belah kanan tu hati, mulut, belah kiri tu hati. Tak kisahlah. Yang penting ketiga itu ada kaitan. Jadi bagaimana hal dan keadaannya orang yang hatinya rosak, hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya tidak jernih, hatinya orang kata ada penyakit. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, perlu dan sangat-sangat kita sebut berulang kali, tolong bersihkan hati kita dengan berusahalah, paling tidak sekali sehari lah, dengarlah kuliah-kuliah agama. Dengarlah kuliah agama. Paling tidak sekali sehari kejadilah tuan-tuan. Orang kata buat halwa telinga, buat cuci hati kita yang berkarat kotor ni. Nak dengar di mana ustaz? Dengarlah dalam TV. Tapi dalam TV ni payah tuan. Dalam TV payah tuan. Nak cari rancangan agama tu ada lah, tapi payah nak dapat. Banyak yang kita terserempaknya yang merapu. Baru ni ada saya tengok iklan dalam Astro. Apa nama rancangan tu? Malaysia All Talent ke apa ke menatang tak tahu. Sampai 50 juri. Tak ke buang-buang duit tuan-tuan. Kan? Banyak sangat merapu tuan. Kita ni COVID dah lah masih tinggi, walaupun hari ni 6,000 lebih, sembuh 7,000 lebih, alhamdulillah. Tapi still tinggi lah kan. Kadar COVID tu masih tinggi. Yang kita ni tiap-tiap hari lah tuan-tuan, kami ustaz-ustaz dan kawan-kawan kita yang lain-lain ni, tiap-tiap hari lah kempen, jom baca Quran, baca Yasin tiap pagi, petang Al-Waqi'ah, malam satgi Al-Muluk. Pagi-pagi berdoa, minta Allah lenyapkan COVID. Kita beria tuan. Surah masjid buat sembahyang hajat bagai. Ustaz-ustaz lain buat kempen ceramah tinggalkan maksiat. Petik TV, tu dia punya cerita tuan. Get All Malaysian Talent, apa benda tak tahulah. Sampai 50 juri berjoget-joget bagai. Bayang kalau seorang juri tu Astro bayar 1,000 seorang sekali slot. 50 juri dah 50,000 kan. Kalau contoh, saya tak tahu berapa diorang bayar kan. Kita, Allahu Akbar tuan-tuan, beria tuan-tuan. Saya sendirilah dengan kawan-kawan moderator dan sahabat-sahabat Facebook yang lain-lain ni kan, bagi-bagi idea juga. Beria kita buat Yasin tuan-tuan. Tiap-tiap pagi tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak bangun pagi baca Yasin kan? Sedih tuan-tuan. Satu pihak berusaha berdoa, satu pihak berusaha untuk mencegah kemungkaran. Yalah, paling tidak kita nak imbang-imbangkan di Facebook, di TikTok ni pun kadang-kadang macam-macam kemungkaran juga. Jadi kita masuklah TikTok juga, kita masuklah Facebook juga. Mudah-mudahan mengimbangkan situasi yang ada itu. Sepatutnya pihak berwajib lah, kementerian yang terlibat ke apa kan, tolonglah tengok. Susah ke tuan-tuan? Susah ke? Malam ni macam nak mencurah hati je tuan. Tak. Lama dah pendam ni.
Susah ke tuan-tuan? Tiap-tiap pagi ambil lah satu slot. Bukannya lama tuan-tuan. Ambil lah setengah jam lah satu slot. Cuba buat tiap-tiap pagi atau tiap-tiap malam ke. Ambil satu slot. Buka lah bacaan Yasin ke. Panggil lah ustaz-ustaz kita yang kori-kori mana ke. Yang sedap-sedap baca tu. Ramai kita punya ustaz yang pandai sedap baca Quran tak? Buat live pagi-pagi tu. Tiap-tiap hari baca Yasin. Okey lah juga. Adalah usaha juga. Jadi tuan-tuan, ini yang kita sedih. Kan cakap banyak kan, aku tak boleh keluar TV. Kan? Masalahnya memang aku tak pernah keluar TV pun. Kan? Tak ingin lah nak masuk tuan. Tak ada pasal lah nak masuk TV tu. Kan? Bukan nak cakap besar ke menyombong, tak ada tuan. Saya memang tak minat lah. Betul saya cakap. Saya paling tinggi pun masuk radio tuan. Itu pun orang bukan kenal pun. Dengar suara je. Tapi ada jugalah yang kena-kenal sikit kan. Masuk radio pun, radio yang tak apa terkenal sangat. Radio 1. Dululah ada radio 1 RTM. Lepas tu masuk bernama radio baru ni kan. Mula Ramadan sebulan masuk bernama radio. Orang bukan dengar tuan. Orang dengar Suria FM, Era, Sinar FM, Hot FM, Cool FM, semua ada tuan. Hot ada, Cool pun ada. Kan? Walaupun tak nafilah slot-slot tu pun radio-radio saya sebut terkenal tadi ada juga rancangan agamanya kan. Baguslah juga. Tapi kalau dah dalam TV tu asyik menari, asyik berjoget, asyik suka je tuan-tuan. Bilalah rasa-rasa COVID ni nak hilang agak-agak. Yelah kita ada iKim juga, baguslah kan. Radio iKim ataupun radio Zayan pun okey jugalah. Jadi tuan-tuan, itu masalah dia. Kan? Kita ada kuasa, kita buatlah. Buat satu slot agama. Tak payah lama lah, setengah jam je baca Yasin. Sudahlah tuan. Jenuh kita nak baca Yasin tiap-tiap hari lah. Letih kita. Tapi tak apalah tuan. Tak usahlah kita nak membebel sangat malam-malam ni. Kita buat je lah kerja kita. Yang TV tu besok diorang jawab lah macam mana pun. Tak. Penat tuan. Memang penat tuan-tuan. Jangan cakap tak penat. Buat kerja agama penat. Tapi kita kena ingat tuan. Inilah soal iman. Dan penat ni saya dah cerita dah tu hari. Terima kasih Kak Asia Yusof daripada Singapura. Kita kenal Ustaz katanya. Terima kasih banyak orang Singapura. Ramai yang kenal saya. Kan. Jadi tuan-tuan. Bukanlah nak luar perasaan malam ni tak. Nak merajuk ke apa tak lah. Tapi lama dah mendam tuan. Kan. Slot agama ni payah betul nak masuk. Payah betul nak masuk. Kan. Panjang tuan cerita ni. Kalau nak menyembang, kita sembang PM tepi tuan. Banyak benda lah saya kalau nak cerita bab-bab TV ni. Kan. Comel je ustaz membebel. La ilaha illallah. Membebel pun comel macam-macam korang ni. Nah, jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih Tina belanja nasi lemak. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya betul lah, memang penat kan. Kita buat kerja ni penat tuan. Hari ni saja tuan-tuan pun tahulah, tuan-tuan pun dah jemur dah kot. Hari ni buka Facebook, buka TikTok, muka saya 5 kali sehari keluar. Sama naik dengan waktu semayang. Allahu Akbar. Nah, hari ni live saya 5 kali tuan-tuan. Wan Soccer, terima kasih Wan. 5 kali saya live hari ni. Separuh nyawa tuan-tuan. Rehat pun mencelah-celah je tuan. Lelak-lelak ayam orang kata kan. Tidur-tidur pun siang tadi sikit-sikit lelak-lelak gitu je. Nak kumpul tenaga tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ceramah macam ni senang. Nampak senang aja. Ustaz membebel kan. Bla 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 habis. Oi, jangan tuan-tuan. Nak cakap apa yang nak dibebelkan tu. Kan. Terima kasih lah yang join-join daripada subuh. Yang tak jemu dengar. Terima kasih banyak. Tapi penat tuan. 5 kali sehari ni jarang saya buat live 5 kali sehari. Selalunya yang kita buat 3 lah. Sebab hari ni ada 2 kuliah tambahan kan. Kuliah Muslimat dengan kuliah Zuhur tadi. Tu yang jadi 5 tu. Tapi apa pun tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pegang satu benda je. Ulama kata buat baik
memang penat, tetapi penatnya akan hilang dan pahala kebaikan akan kekal. Kita pegang yang tu je. Kita pegang yang itu saja. Baik. Yang kedua, ulama kata buat dosa pun penat. Buat dosa pun penat. Tetapi kata ulama, penat buat dosa juga akan hilang, namun dosanya berkekalan sampai kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, buat baik tuan-tuan penat. Saya kata tadi, saya lah banyak kali hari ni saya penat. Tapi penat tu bukan berhari-hari. Malam ni Kang saya tidur, besok bangun hilanglah penat. Tapi pahala tu berjalan tuan-tuan. Itu yang kita rasa, lega banyak, baiknya Allah bagi aku pahala macam ni kan. Lega banyak tuan-tuan. Penat akan hilang. Ya. Penat akan hilang. Baik. Esok result SPM keluar Ustaz. Ya, saya tahu. Daripada pagi tadi kita dah doakan untuk adik-adik kita kan. Petang tadi kita doakan juga untuk adik kita. Kejap lagi pun kita akan doakan. Jangan risau. InsyaAllah. Keluar result kat mana pun, dia tak boleh berubah dah tuan. Itulah hasil yang kita dah jawab beberapa bulan lepas. Kita terima dengan redha saja. Mudah-mudahan dapat keputusan yang terbaik insya-Allah. Kita akan doakan kejap lagi untuk adik-adik kita, anak buah kita yang ambil SPM besok. Ambil keputusan. Bukan ambil SPM, ambil keputusan. Jadi ingat, itu motivasi kita. Bila kita nak buat baik, dia Amri suruh saya minum air sejuk, biar sejuk hati sikit. Tak, saya okey je. Hari ni cuma geram sikit lah kan. Penat tuan. Kita pumpang syurga neraka, buka TV neraka je semua. Kan, dengar ada orang TV marah pula nanti. Tak lah kan. Tapi maknanya tak habis-habis beribu je kerja kita. Apa yang kita dapat tuan? Bukan tak boleh beribu, bukan tak boleh nak menyanyi, bukan tak boleh nak dengar muzik, dengarlah. Tapi jangan berlebih sangat. Tak, jangan melalai sangat sampai tak semayang, sampai macam-macam lah. Tak, macam-macam lah. Itu yang kadang-kadang kita rasa penat. Tapi bila kita dengar ungkapan ulama' balik, buat apa pun, buat baik pun penat, buat jahat pun penat, tapi baik, penat tu akan hilang. Mencuri tuan, penat mencuri. Mikir teknik nak mencuri, bila mencuri, masa nak mencuri, strategi nak mencuri. Tak, penat. Tapi penat mencuri tu akan hilang, tapi dosanya kekal tuan-tuan. Penat kita kuliah malam ni, penat tuan-tuan mendengar kuliah malam ni, akan hilang tuan-tuan. Sabarlah kalau tuan-tuan penat sekejap malam ni dengar saya membebel, sabar tuan. Akan hilang. Okey. Kak Natifah, sekejap lagi saya jawab. Okey. Jadi, penat itu akan hilang. Penat buat baik akan hilang. Penat kita dengar kuliah, penat tu akan hilang. Kita tidur malam ni hilang penat. Penat seharian kita buat baik hari ni hilang penatnya bila kita tidur malam ni, bangun pagi besok segar bugar balik. Tapi pahala kekal. Begitulah juga. Begitulah juga dengan buat jahat. Mencuri, penat makan rasuah, penat menipu orang, penat berzina, penat fitnah orang, penat tak semayang pun penat agak kan. Tapi penat tu akan hilang. Tapi dosa tu akan kekal tuan-tuan. Allahu Rabbi. Itu yang kita takut, no? Baik. Kak Natifah Ahmad daripada Singapura tanya saya, Ustaz, macam mana nak buat air penerang hati untuk cucu saya? Dia ada beberapa kaedah lah. Ini yang saya tahu sikit-sikit lah ya. Kalau nak lebih lagi, tanya ustaz-ustaz yang lebih alim lah dalam bab-bab ruqyah air ni. Pertama, kita boleh buat dengan surah Yasin. Macam kita buat pagi-pagi lah Yasin tu kan. Pagi besok kita buat lah Yasin, dan malam besok pun kita ada lah Yasin juga. Besok ada 2 kali Yasin. Tengok tuan, penatnya kita sampai 2 kali Yasin sehari tuan.
Dia kata ustaz tak puas hati lagi ni. Tak habis-habis membebel. Allahu Akbar. Baik. Iddah perempuan yang dicerai hidup, boleh tak dia keluar rumah dalam iddah? Saja-saja keluar tak boleh. Dia hanya keluar, pertama mungkin dia masih bekerja. Dia bekerja, dia boleh keluar lah untuk cari rezeki dia. Yang kedua, dia hanya boleh keluar kalau darurat saja. Darurat, contoh rumah terbakar lah. Itu dia kena keluar lah. Kalau tidak, mati kering dia dalam tu. Ataupun, barang dapur dah habis, dia boleh pergi kedai cepat-cepat dan balik cepat-cepat, dan dia pergi balik tu keluar rumah dalam keadaan tidak berhias. Sebenarnya, iddah perempuan yang dicerai suami ni sangat berat sebenarnya, tapi ramai orang langgar. Ya, tolong ambil perhatian lah benda tu nah. Tolong ambil perhatian. Baik, cara pertama kita nak buat air penenang hati ni, masa kita baca Yasin tu, kita letaklah air kat depan kita. Kalau dia dalam botol, kita bukalah tudung botol itu. Lepas tu kalau macam tuan-tuan ikut saya baca Yasin kan, berjemaah secara online, tak apalah. Baca sama-sama, baca sama-sama. Lepas habis dah kita doa apa semua tu, kita pun tiup air tu. Tiup tu dengan niat keberkatan yang kita baca tadi masuk dalam air tadi. Dengan izin Allah lah. Kita ikhtiar kan. Cara tiup dia begini. Pegang botol tu, atau tak pegang pun tak apalah. Cara dia tarik nafas panjang-panjang. Sepanjang yang boleh lah. Sehabis boleh. Tarik dalam-dalam. Lepas tu, katalah ni botol air tak. Lepas tu kita tiup tu sampai habis nafas tadi. Sampai habis nafas. Betul Tuhun, dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Selalu saya sebut itu. Okey? Boleh dapat? Maknanya, cara pertama kita buat air tu dipanggil air Yasin lah. Air penenang hati, surah Yasin. Kita letak depan kita, kita bacakan Yasin dengan niat dia jadi penawar lah untuk penyakit, penenang hati dan sebagainya. Habis dah doa selamat semua tu, kita pun tiup. Cara tiup, tarik nafas. Ustaz buat gaya nak edit. Gaya apa pula? Ustaz tengah buat gaya air, tiup air jampi ni. Tiup air penenang hati. Kan? Dah habis baca semua, kita pun tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu tiup slow-slow sampai habis nafas. Jangan tiup, kata ulama, fuh. Jangan fuh. Itu bomoh siam bang. Itu nang putinang kui putih kui. Allahu Akbar. Kan? Nang putinang kui putih kui. Nak suruh posing 4 kali, tu nanti dulu. Habis al-muluk kan kita posing. Sabar dulu dek Sabar. Nanti kita posing depan ni. Baik. Jangan fuh macam tu Itu nanti jadi bomoh siam pula. Itu bomoh siam. Okey. Itu cara pertama ya. Kak Hajah Natifah, tolong alert. Cara kedua, air juga. Air tu air kosong lah. Jangan air sirap pula. Air kosong. Air mineral kain putih macam tu lah. Cara kedua, yang lebih simple lagi, kita baca Fatihah. Kita baca 3 kul. Kita baca selawat Nabi 10 kali ke 7 kali, tak kisah. Lepas tu kita hembus. Itu yang simple punya lah. Itu yang simple punya. Boleh dapat. Sama ada Yasin, yang cantik Yasin lah. Tapi tak apalah, tiap-tiap pagi kita baca Yasin kan. Letak je air depan tu. Letak je air. Nanti dah habis doa selamat yang saya baca semua tu, yang panjang-panjang tu, masing-masing tiup aja sendiri. Jangan suruh saya tiup pula. Tiup sendiri. Selawat, betul Pak Ngah, selawat jangan tinggal. Apa pun doa ke wirid ke, kita nak jampi lah istilahnya, kita nak ruqyahkan air ke, selawat tolong jangan tinggal tuan-tuan. Because saya memanglah kalau datang hari tu cakap putih, because the selawat is very powerful. Minta maaf tuan-tuan, broken English kan, mind your language.
Siapa ingat cerita tu, Mind Your Language? Thousand apologize. Kan, kepala kasih goyang sikit. Nanya Pak Abu tuan. Jadi tuan-tuan, boleh no? Sama ada Yasin, Yasin lah kita panggil, itu yang terbaik. Ataupun Fatihah 3 kul, ayat kursi ke selawat, cukup. Itu yang simple-simple lah. Selawat adalah makanan rohani, betul tu. Yan, betul Yan, insya-Allah. Doakan saya ambil result esok. Ya, adik-adik sekalian, adik-adik yang dikasihi, besok kita ambil result ya. Kejap lagi kita doakan sama-sama nah, insya-Allah. Jangan main-main. Makno, Bomosiam on the way. Bismillah 786 pun boleh. 786 kali. Boleh, tak ada masalah. Pegang air, baca Bismillah 786 kali. Niatkan jadi penerang hati dan sebagainya. Lepas tu tertambah dengan selawat. Itu saja. Kok mana pun selawat jangan tinggal. Setiap kali baca Quran saya letak air depan saya, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Buatlah apa cara. Allahu Akbar. Terima kasih Al-Fadil sahabat Kapten Muhammad Naim yang berani-berani mengintai kuliah saya malam ni. Ustaz, terima kasih Ustaz, intai-intai kuliah Hana malam ni. Kapten Naim ni tuan, suara dia masya-Allah. Allah bagi nikmat suara dia, memang sedap tuan jadi imam. Kapten Muhammad Naim. Terima kasih Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz no? Lama tak jumpa Ustaz. Baik, ada rezeki nanti kita jumpa ya, insya-Allah Ustaz. Apa tanda doa kita makbul? Maknanya kita dapatlah apa yang kita doa tu. Kita dapat apa yang kita doa tu. Tu makna makbul lah. Kalau tak dapat, tak makbul lah. Macam tu kan. Dan terima kasih apa ni? Konco Ami. Lebih kurang lah. Terima kasih banyak. Betul, Pak Ngah kata Bismillah 5 pun boleh. Bismillah 5 boleh. Kita google lah apa itu Bismillah 5 nah. Kita google. Carilah. Kan? Boleh juga baca Bismillah 5 tiup, tapi selawat jangan tinggal tuan. Selawat jangan tinggal. Okey. Alright. So kesimpulan akhir, kita dah 8.35 tuan. Kita nak baca surah Al-Muluk pula lepas ni. Baik, kesimpulan akhirnya untuk malam ni tuan-tuan, yang pertama, jaga iman. Jaga iman. Yang kedua, terima kasih Ida. Yang kedua, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang bagi gift. Mudah-mudahan murah rezeki, sihat tubuh badan, rezeki yang tidak putus. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa tadi? Pertama, jaga iman. Yang kedua, jaga hati. Hati jangan kotor tuan-tuan. Jangan ada prasangka buruk, jangan ada niat tak baik. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Itu hati. Memang susah, tapi tu kena jaga. Kita tengok video TikTok, tapi jenis kemungkaran, tapi kita tak tegur. Kaedah pertama, bila kita dah tertengok, cepat-cepat tinggalkan dan kita istighfar. Itu kaedah pertama lah. Kaedah kedua, bila dah tertengok, jangan tengok pula sampai habis. Dah tahu benda tu tak elok kan. Kita cuba tegur. Kalau berani, kita cuba tegur. Kan? Tegur PM tepi ke, dekat komen ke. Tegur yang beradab lah. Jangan tegur yang bukan-bukan. Tegur yang elok, orang kata kan. Beradab. Tegur je, tak ada masalah. Minta maaf puan, kalau boleh delete lah video ni sebab mengundang dosa yang berpanjangan. Cakap lembut-lembut. Jangan, tuan nak masuk neraka ke? Jangan macam tu. Tegur elok-elok. Kan? Wajib tegur. Sebab Nabi kata, bila kamu tengok kemungkaran, kena tegur. Sama ada tegur tu dengan kuasa. Kita ada kuasa. Kuasa ni macam pemerintah lah. Ada kuasa kan? Dia wajib buat. Wajib tegur dan cegah kemungkaran. Kalau fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu, tegur dengan mulut. Ataupun komen. Kalau hari ni komen lah. Tulis dekat komen tu. Tulis elok-elok, tertib sikit tulis. Dan yang ketiga, fa illam yastati' fa bilis qalbihi. Tegur dalam hati, maknanya kita benci benda tu. Itu yang paling lemah lah. Macam tu. Okey, yang pertama tadi jaga iman, yang kedua jaga hati, yang ketiga tuan-tuan jaga mulut
atau lisan kita, atau percakapan kita, atau hari ni penulisan kita, komen-komen kita. Hati-hati tuan-tuan. Jangan ingat lepas kita komen settle macam tu. No, malaikat pun komen juga. Malaikat pun catat apa yang kita komen. Besok ada kira bicara. Jadi jangan sedap mulut, tembak sana tembak sini kan, masuk live orang lepas tu buat wahara kan, cakap benda-benda tak elok lepas tu belah lari. Jangan tuan-tuan, benda tu tak habis gitu je. Benda tu tak habis macam itu sahaja. Boleh tak? Alright. Jadi vaksin hati ada. Vaksin hati Quran. Vaksin hati adalah Quran, vaksin hati adalah selawat, vaksin hati adalah keikhlasan. Itulah vaksin hati kita. Okey? Dah ready. Semua dah ready nah, insya-Allah. Jom kita baca surah Al-Muluk sebagai penutup kuliah kita malam ni, dan mudah-mudahan dengan barakahnya kita membaca Al-Muluk ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita insya-Allah taala daripada azab kubur, kesempitan kubur, siksaan kubur, fitnah kubur, dan segala yang bersangkut dengan kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua yang membaca dan menghayati surah Al-Muluk ini, insya-Allah. Jom sahabat sekalian, siapa yang mampu baca, jom baca sekali dengan saya. Siapa yang tak pandai baca atau tak reti baca atau ada halangan untuk membaca, dengar saja sampai habis, dan kemudian kita tutup dengan doa, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadrati Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin, wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila baqiyati sahabati ajma'in, wa khususan ila hazihi niyyah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami semua daripada azab kubur ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada fitnah kubur ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada kegelapan dan kesempitan kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keputusan yang terbaik buat adik-adik kami, anak-anak buah kami, anak-anak saudara kami, anak jiran kami ya Allah, yang akan mengambil keputusan peperiksaan SPM pada esok hari ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat keputusan yang terbaik dan yang cemerlang setimpal dengan apa yang mereka usahakan selama ini ya Allah. Dan juga mudah-mudahan mereka akan mendapat menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada COVID-19 ya Allah. Lindungilah kami sekeluarga daripada COVID-19 ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang bersama daripada pukul 8 tadi. Terima kasih banyak
Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah memberkati kita semua, Allah ampunkan dosa kita semua. Terima kasih kepada semua yang share, semua yang komen, semua yang menonton, semua yang memberikan gift. Terima kasih di TikTok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezeki anda semua. Dan terima kasih juga pada semua sahabat yang sentiasa menyokong, yang sentiasa support. Cik Moderator pun nak bagi juga 4 gayanya. Terima kasih banyak Aisyah. Dan teruskanlah menyokong program yang kita buat. Dan ada pengumuman yang macam biasa saya nak buat. Yang pertama, siapa yang nak join korban atau akikah pada tahun ini, yang saya uruskan di Kemboja dan juga di Sudan, dengan harganya RM360 untuk satu bahagian lembu dan RM650 untuk satu ekor lembu. Boleh nak? Boleh. Alright. Jo, siapa yang berminat boleh WhatsApp pada saya. Untuk sahabat di Facebook, saya masukkan nombor saya dekat komen. Dan untuk sahabat di di TikTok, payah betul aku nak menyebutnya. Untuk sahabat di TikTok, boleh tekan dekat bio saya. Allahu Akbar, awak tergagap pula ni. Terima kasih Ika, terima kasih Ika. Boleh tekan link dekat bio Ustaz. Dekat profile tu ada link WhatsApp, boleh tekan dekat situ dan pilih WhatsApp, dan nanti boleh PM dekat saya. Dan nanti boleh saya bagi detail lah, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Dan yang kedua, pagi besok jangan lupa pukul 6.30 pagi. Pagi besok hari Khamis 6.30 pagi selepas subuh, insya-Allah kita akan baca Yasin lagi untuk COVID-19. Nah, kita doa mudah-mudahan. Itulah usaha yang kita daya. Yang Lantiwi itu lantak dia lah, kan? Itu diorang jawab lah besok. Yang penting kita usaha cara kita, insya-Allah Allah permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sekalian, kita buat setiap pagi. Untuk pengetahuan sahabat yang mungkin baru masuk atau kali pertama join live saya, kita buat Yasin ni setiap pagi besok hari yang ke-10. Kita start 1 hari bulan itu hari. 1 hari bulan kita dah mula. Besok 10 hari bulan kita mula 6.30 pagi, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Kita jumpa besok, insya-Allah. Terima kasih geng Facebook, geng TikTok juga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.